Assalamualaikum dan salam bahagia. Hari cantik, cuaca baik, mood pun baik hari ini. Kita berada dalam program Town Hall Discussion IPD Ceras. Apa yang kita nak bincangkan? Kita nak bincangkan berkenaan jenayah penipuan pinjaman tidak wujud. Dan bersama saya ada 3 panel yang kacak-kacak belaka dan orang kata hari-hari berurusan dengan taktik-taktik dan mangsa-mangsa jenayah scammer ni. Okey, saya Johaiza Laili Hamzah daripada Astro akan menjadi pembantu pemudacara kepada forum atau perbincangan kita hari ini, dan tanpa membuang masa kita terus kepada panel pertama kita, Tuan Janatana Nair Govindan. Tuan sekarang bertugas sebagai Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial Daerah Ceras, Tuan. Dan juga Program Perisikan dan Operasi Jenayah Komersial IPD juga di Batu Pahat, Johor. Dan kembali hadir semula ke IPKKL. Dan sekarang menjawat jawatan sebagai Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial Daerah Ceras. Panel kedua kita daripada Bank Negara. Tu dia, senyum je. Encik Muhammad Nizam bin Muhammad, Eksekutif Jabatan Link dan Pejabat Bank Negara Malaysia BNM. Pengkhususan beliau perbankan, insurans, takaful, imani, literasi kewangan. Banyak tu. Dia kata beratur pengkhususannya tu. Dan latar belakang beliau berkelulusan ijazah sarjana dalam bidang komunikasi korporat dan berkhidmat dan negara lebih 10 tahun. Ya, Cik Nizam. Lama tu. Dan bertugas di Link. Apa Link tu? Laman Informasi Nasihat dan Khidmat Bank Negara, ya tuan. Dan memberi nasihat serta penyelesaian kewangan kepada orang awam, juga terlibatlah dalam program kesedaran dan inisiatif pendidikan kewangan di bawah Bank Negara Malaysia. Dan yang ketiga, Superintendent Wong Yuan Chuan. Senyum je dengan kumis nipis dia. Okey, jawatan sekarang ialah Superintendent Zon Tengah Cawangan Siasatan dan Pemantauan, kan? Di bahagian kawalan kredit, Kementerian Perumahan dan Kajian Tempatan, KPKT. Ni latar belakang ni lagi panjang ni, 22 tahun berkhidmat. Dan sekarang dipinjamkan perkhidmat di KPKT ada lebih setahun. Setahun. Lebih setahun. Tu dia. Maksudnya kita ada mendapat bantuan ataupun akan mendapat pencerahan daripada 3 panel kita yang hebat-hebat ni. Dan hari ini kita salah satu inisiatif daripada IPD Ceras nak memberi kesedaran masyarakat tentang jenayah penipuan dalam talian atau scammers. Keadaan hidup sekarang semakin mencabar, ekonomi pun semakin mencabar. Kerajaan berusaha, semua pihak berusaha untuk terus kekal, orang kata, berada dalam landasan cabaran ekonomi global sekarang. Dan sebagaimana kita tahu, jenayah scammer ni ada banyak jenis. Jadi kalau saya sendiri melihat duit dan cinta, kecintaan terhadap duit menjadikan mereka sanggup melakukan pelbagai, sama ada menjadi pemangsa atau menjadi mangsa, dan mungkin ini dah membawa rentetan kepada banyak sekali taktik-taktik penjenayah. Tak pernah keringlah idea mereka mencari mangsa, dan mangsa pula semakin banyak. Kalau kita tengok trend daripada 2019 hingga 2021, kes penipuan dalam talian ni rugi bukan ratus ribu, bukan juta, bilion. 1.6 bilion ringgit. Dan untuk jenayah penipuan pinjaman tak wujud ni ada lebih 15,000 kes. Betapa banyaknya. Jadi tanpa buang masa, jom kita Tuan Jana. Soalan pertama kita, boleh Tuan jelaskan apa tu kes penipuan pinjaman tak wujud ni, dan boleh Tuan kongsikan data statistik berkenaan kes penipuan pinjaman tak wujud, terutama di KL. Silakan Tuan. Okay, terima kasih Puan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Okey, kalau kita bagi penipuan pinjaman tidak wujud ni, atau lebih dikenali sebagai, kita panggil PTW. Okey. Kalau kita tengok modus operandi kes ini adalah di mana sindiket pada mulanya dia akan mengiklankan pinjaman dia di laman-laman sosial, di mana akan menawarkan pinjaman tersebut dengan kadar faedah yang lebih rendah daripada yang ditetapkan oleh agensi-agensi yang berkaitan, dan meyakinkan mangsa bahawa pinjaman tersebut boleh diluluskan dengan kadar segera. So ini yang menarik mangsa-mangsa untuk membuat pinjaman kepada sindiket ini. Segera tu kan, key point tu, segera tu. So apa yang berlaku bila
mangsa-mangsa tertarik dengan iklan-iklan yang ditawarkan oleh sindiket-sindiket ini dalam laman-laman sosial, mangsa akan berhubung melalui nombor talian telefon yang diiklankan tersebutlah. So apabila mangsa berhubung, sindiket-sindiket ini akan berurusan dengan mangsa dan akan membuat dokumen-dokumen perjanjian pinjaman kepada peminjam ni lah ataupun mangsa. So setelah dokumen-dokumen perjanjian ini telah diserahkan kepada mangsa berkenaan, apa yang membuatkan ni mangsa terpedaya dan menyerahkan wang ataupun harta benda kepada sindiket ini adalah disebabkan sindiket akan meminta untuk mangsa-mangsa ini membuat bayaran, kononnya untuk legal fees ataupun sebagai nak buat duty stamp ataupun lawyer fees, insurance dan sebagainya lah. Macam-macam alasan akan diberikan untuk mendapatkan duit daripada mangsa ini. So apabila mangsa terpedaya, mangsa akan memasukkan wang ke dalam akaun-akaun yang bank yang diberikan oleh sindiket ini, di mana sindiket akan berjanji setelah pembayaran dibuat, pinjaman yang telah pun diluluskan tersebut akan dipindahkanlah ke dalam akaun-akaun mangsa. Walau bagaimanapun, apabila mangsa-mangsa ini telah memasukkan wang ke dalam akaun yang diberikan oleh sindiket-sindiket ini, mangsa akan ditipulah sebenarnya. Wang pinjaman yang dijanjikan adalah tidak benar ataupun tidak wujudlah. Dari segi statistik ni pula tu tuan, macam mana untuk KL sendiri? Okey, untuk kontingen Kuala Lumpur sendiri, bagi tahun saya bagi perbandingan 6 bulan, bagi tempoh 6 bulan, daripada tahun 2021, daripada bulan Januari 2021 sehingga Jun 2021, kita mencatatkan 236 kes, berbanding pada tahun terkini tahun 2022 jumlah kes yang dicatatkan sehingga bulan Jun 2022 adalah sebanyak 212. So maksudnya ada penurunan lah. So mungkin puan tertanya kenapa tiba-tiba ada pengurangan. So saya berpendapat mungkin pada tahun 2021 ni kita masih dalam fasa pandemik. Oh, itu dia. So mungkin ramai mangsa-mangsa ni terdesak untuk membuat pinjam wang kerana dia orang tak boleh keluar ke institusi-institusi perbankan ataupun syarikat pinjaman yang berlesen. So dia orang lebih nak memerlukan wang dengan kadar segera dan mudah. Itu dia. Segera, mudah. Itu dia tuan. Yes. Okey, segera dan mudah di puan kita. Baiklah, Cik Muhammad Nizam. Ramai yang jadi mangsa dalam berbagai bentuk skim pinjaman. Sebutlah apa scam pun kan. Dah tak tahu nak namakan dah ni. Tapi masih ramai juga yang terjerumus ke lembah penipuan ni. Dan boleh pihak bank negara kata ada sebarang bentuk panduan tak untuk elakkan individu ni terpalit daripada sedikit penipuan tak wujud ni? Terima kasih Puan Moderator. Dari segi apa pandangan bank negara dari segi panduan yang kita boleh berikan. Sebab kalau kita dengar Tuan Jana tadi, kes menurun. Tetapi mangsa kebanyakannya mendapatkan maklumat tentang pinjaman ini melalui laman sosial. So laman sosial yang paling popular lah mengikut maklumat yang kita dapat daripada mangsa-mangsa yang datang ke bank negara untuk buat laporan. Datangnya daripada Facebook. So jadi sebagai panduan, kita perlu untuk buat semakan dulu. Bila kita dapat maklumat, kita dah minta maklumat, selalu dia akan iklankan. Kadang-kadang iklan yang keluar di Facebook ni adalah sponsored page. Dia menggunakan logo-logo bank ataupun syarikat-syarikat tertentu. Jadi bila kita dapatkan maklumat tu, kita kena tanya syarikat tu apa nama syarikat tu, ada lesen atau tidak. Macam mana kita nak rujuk sama ada syarikat tersebut ni ada lesen ataupun tidak. Dia kalau kata pemilik pinjaman wang lesen tersebut dikeluarkan oleh KPKP. So jadi di laman web KPKP sendiri pun ada senarai syarikat-syarikat yang dilesenkan. Dan modus operandi kedua pula, dia menggunakan nama bank negara.
So itu pun ada, tetapi dia kata lesen dia dikeluarkan oleh bank negara. Okey. Untuk makluman penonton-penonton masyarakat di luar sana, bank negara tidak mengeluarkan lesen untuk pemberi pinjaman wang. Apa lesen yang kita keluarkan yang selalu digunakan oleh scammer-scammer di luar sana ni, dia kadang-kadang dia hantar maklumat tersebut kepada bangsa untuk meyakinkan bangsa. Dia akan hantar satu surat ataupun contoh lesen palsu dengan logo bank negara yang mengatakan dia ada lesen perkhidmatan wang. Okey, kita kena faham satu, perniagaan perkhidmatan wang ni ataupun MSP ni adalah lesen yang dikeluarkan oleh bank negara untuk syarikat-syarikat pengurus wang dan juga syarikat-syarikat remittance. Contoh Western Union, yang mana kita buat urusan untuk kita menghantar duit keluar. Contohnya ramai pekerja-pekerja daripada Indonesia, daripada Bangladesh di luar sana. So kadang-kadang kita sebagai majikan, kita adalah pembantu rumah, kita nak tolong dia hantar duit balik ke negeri ini, kita menggunakan remittance, syarikat remittance. So jadi kita kena hati-hati. So syarikat remittance tidak diberi lesen untuk menawarkan pinjaman. Itu adalah antara panduan kita nak pastikan sama ada syarikat tersebut dilesenkan ataupun tidak. So kalau dia kata lesen bank negara, itu tentunya tidak. Bank negara pinjaman cuma melalui bank sahaja. So jadi bank tu senang, kita dah tahu kata bank tu contoh M-Bank ke, CMB Bank ke, Maybank ke, kita boleh rujuk terus dengan bank tersebut. Okey, panduan seterusnya ialah apa yang kita kena ingat, sebab kadang-kadang masyarakat di luar sana ni macam Tuan Jana cakap tadi lah, tahun 2021 kes lebih banyak berbanding 6 bulan pertama tahun 2022. So itu menunjukkan ketika pandemik ramai orang kehilangan pekerjaan, yang mana gaji potong, jadi keadaan terdesak. Bila keadaan terdesak, kita gairah dengan skim-skim ataupun pinjaman yang ditawarkan. Jadi benda tu macam apa yang ditawarkan, hari ni buat permohonan, besok dia dapat duit tu. So Tuan Jana pun ada je sebut tadi bayaran-bayaran yang digunakan. Kita sebagai pengguna, kita faham bila kita buat pinjaman dengan bank ataupun pemberi pinjaman wang lesen, kita selalunya tidak dikenakan apa-apa bayaran. Bayaran pemprosesan, bayaran perjanjian, semuanya akan diabsorb ataupun dimasukkan dalam pinjaman tersebut. Agak pelik lah kalau kita yang nak meminjam ni, banyak duit yang kita nak kena keluarkan untuk buat proses permohonan pinjaman tersebut. Jadi itu yang kita perlu berhati-hati sebagai masyarakat di luar sana. Kalau dia kata kena bayar tu, berhenti sekejap, fikir balik, rujuk balik dengan agensi-agensi tertentu. Ataupun kadang-kadang kita mungkin ada kawan-kawan rakan sekerja yang mungkin lebih arif daripada kita, mungkin kita tak pernah buat pinjaman. So rujuk dengan mereka. So itu antara panduan-panduan yang kita boleh berikan untuk memastikan kita sebagai pengguna lebih bijak untuk menjadikan diri kita tidak mudah ditipu. Itu panduan yang pentinglah, rujukkan. Cantik Cik Muhammad Nizam. Itu dia. Bank negara tak mengeluarkan lesen pinjaman duit ni, dan juga kata apa, berhenti sejenak sebelum 5 tahuran. Jangan fikir hanya kerana nak mudah, nak cepat, nak memotong segala syarat-syaratnya, maka kita pun mengambil pinjaman ni dan akhirnya menjerat diri sendiri. Jadi Tuan Wong pula, apa garis panduan ditetapkan oleh KPKT ni bagi syarikat-syarikat pemberi pinjaman wang, memandangkan ramai masyarakat menjadi mangsa dengan isu pinjaman tak wujud ni? Salam sejahtera dan selamat pagi Puan Moderator, Tuan panel 1 dan 2. Untuk pemberi pinjaman wang, lebih dikenali lah sekarang syarikat kredit komuniti. Okey, adalah satu entiti yang bertahta dan berlesen di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Dan syarikat kredit komuniti ini tertaluk kepada undang-undang yang sedia ada lah, iaitu Akta Pinjaman Wang 1951 atau dikenali sebagai Akta 400, serta juga dengan peraturan pemberi pinjam wang lebih 3 lah, iaitu kawalan dan pelesenan. So syarikat pemberi pinjam wang ni yang berlesen ni boleh menjalankan urusan niaga pinjam wang untuk orang ramai. So ini ada antara yang perkara yang tidak ada, dan ini adalah berbeza dengan apa yang diceritakan dengan alum atau scammer atau jadi halang. Dia ada beza. Itu dia. Maknanya boleh kena pasti perbezaannya tu sebenarnya kan, Tuan?
Yang penting buat kerja lebih sikit ataupun buat kajian lebih sikit untuk mengetahui kita berurusan dengan siapa sebenarnya. Baik, kita kembali kepada Tuan Jana. Berdasarkan statistik Polis KL ni, boleh Tuan jelaskan golongan mana yang paling banyak jadi mangsa ni? Jadi sasaran skamer ni, dan boleh ke mangsa dapat semula kerugian mereka yang dah hilang duit banyak ni? Okey, Puan. Untuk statistik golongan mana yang paling banyak menjadi bangsa penipuan tidak wujud, penipuan pinjaman tidak wujud ni, kita bagikan pada 3 kategori, Puan. Satu, peringkat umur daripada 17 sehingga ke 40 tahun. Peringkat kedua daripada 41 tahun sehingga ke 60 tahun. Dan peringkat ketiga 60 tahun ke atas, warga emas. Okey, di mana di antara 3 peringkat umur ni, paling banyak yang menjadi mangsa adalah peringkat umur 17 sehingga 40 tahun. Okey, kalau kita tanya kenapa peringkat umur tu yang paling banyak yang menjadi mangsa penipuan tidak wujud, mungkin disebabkan peringkat umur tu adalah peringkat umur yang kita perlu bekerja untuk menyara hidup kita. Betul. So kita perlu mencari sumber pendapatan dan kita memerlukan wang, kita ada keluarga kita ada komitmen kita lah. Dikelilingi tanggungjawab tu kan? Ada tanggungjawab kita. So golongan-golongan ni yang akan mencari skim-skim pinjaman yang mudah lah, seperti pada yang saya cakap tadi, dan akhirnya akan menjadi mangsa. Dan untuk soalan Puan berkaitan dengan adakah kita dapat kesan melalui kerugian yang dialami oleh mangsa ni melalui akaun bank. Yes, memang kita akan kesan pemilik-pemilik akaun yang mangsa-mangsa ni masukkan duit ke dalam akaun yang diberikan oleh scammer ni, di mana kita panggil pemilik-pemilik akaun ni adalah kita panggil dia mule account. Mule account ni adalah akaun keldai, di mana sindiket-sindiket menggunakan akaun-akaun third party ni untuk bagi kepentingan diorang untuk menyalurkan wang-wang penipuan ke dalam akaun yang mangsa masukkan duit tersebut tadi. So di sini saya ingin memberi nasihatlah kepada orang ramai agar kita jangan sewenang-wenangnya menyerahkan maklumat perbankan kita kepada pihak ketiga ataupun individu yang tidak dikenali untuk apa jua urusan. Kita tak boleh bagi. Dan sekiranya akaun bank kita ni digunakan untuk tujuan penipuan, itu adalah satu kesalahan sesi undang-undang dan kita boleh didakwa. Tu dia, betul tu Tuan, yang kita tertarik tentang keldai account tu. Mungkin satu topik nanti khas untuk keldai account pula. Ramai yang jadi keldai account ni sedang duduk, duit masuk. Tapi impaknya saya pernah buka Facebook berkenaan dengan mangsa-mangsa scammers ni banyak, dan mungkin 1/3 ada pernah menjadi keldai account. Jadi ramai tu. Baiklah, Cik Nizam, kita pergi pula kepada Cik Nizam. Apa keadaan paling sesuai yang pihak BNM rasakan dari negara untuk menyedarkan masyarakat ini supaya tak lagi terjebak dengan skim pinjaman tak wujud ni? Okey, kesedaran. Kita perlu meningkatkan kesedaran ataupun apa yang kita panggil sebagai celik kewangan di kalangan masyarakat. So masyarakat perlu lebih bijak dalam membuat apa-apa keputusan yang berkaitan dengan kewangan, termasuklah untuk mengenal pasti sama ada program-program ataupun skim-skim yang ditawarkan, pinjaman yang ditawarkan ini adalah pinjaman yang betul-betul benar ataupun tidak. So itu yang kita perlu. Lebih banyak kolaborasi di antara agensi ataupun pemain-pemain agensi yang lain. So pada masa yang sama juga NGO ataupun kumpulan-kumpulan kecil pun boleh membantu sebenarnya untuk meningkatkan kesedaran. Dan di sesama kita sendiri, kita dan rakan-rakan dan rakan-rakan sejabat dan sebagainya, benda ini perlu dikongsi. Maklumat yang ada perlu dikongsi. Dan satu lagi, social media yang kita gunakan tu, Facebook ataupun Instagram, sekarang ni TikTok, terlalu banyak sangat maklumat yang favourite lah TikTok sebab di video kan. So jadi saluran-saluran tu perlu digunakan untuk tujuan yang betul.
Dalam konteks ini adalah untuk tujuan berkongsi maklumat yang lebih tepat tentang cara-cara untuk dapatkan pinjaman, cara-cara yang betul untuk dapatkan pinjaman. So itu saya rasa cara yang perlu dibuat oleh agensi-agensi tertentu ataupun apa yang bank negara cuba untuk bagikan. Kalau untuk masyarakat di luar sana, boleh juga follow di Facebook kita ada amaran scam yang mana dikendalikan oleh bank negara sendiri. Kita akan amaran scam ini dia akan menyalurkan maklumat modus operandi terkini yang ada di luar sana, sebab scammer ni bijak, dia akan sentiasa bertukar, setiap minggu ada benda yang baru saja yang dikeluarkan. So, jadi follow amaran scam di FB mana kita boleh dapatkan lebih banyak maklumat tentang scammer ataupun taktik-taktik modus operandi yang baru. Cantik ya, Nizam. Kalau usaha lebih sikit, mungkin kita ramai yang dapat menyelamatkan diri daripada terjerumus menjadi mangsa scammer pinjaman tidak wujud ni. Baiklah, kita berehat seketika. Ahli-ahli panel, sebelum masuk ke pusingan seterusnya, kita berehat seketika. Hello。喂，没人拆啊！我这里有一个消息想跟你说一下，因为现在太多人申请这贷款哦，所以你要在2-3个月里面才可以。拿到钱。哈，又要到这样久啊？哇！现在我的定金也给了几千了，那边哦，现在怎样办？你看你那边可以快点吗？你可以给5000块的 deposit， 那我们就可以在我们的系统里面优先帮你处理这个贷款，这个 deposit 是可以拿回的，所以你不需要。太担心。这样子的吗？没办法咯，可以咯。好，没有问题。OK 了。Hello。我们已经查看了你的文件还有你的资料，我想通知你一下，由于你的年龄还有政府规定的法律，你需要再然后再购买一个15千保险。啊？之前我都给了你5500，现在又要给15,000这个是政府规定的，我们没办法做什么的。哎呦，如果是这样的话，我就不要再贷款了啦。如果你不要的话也没关系，但是之前那5000块的 deposit 会崩掉哦。啊？这样子啊？其实你要想一想啦，这个是追不了。如果你放弃了，真的就是很浪费了。明天我过账过去了。Pusingan kedua. Okey, kita masuk pusingan kedua pula. Membincangkan tentang jenayah pinjaman tidak wujud ni. Dan saya kembali kepada Tuan Wong. Adakah pihak KPKT ni mengeluarkan lesen kepada syarikat-syarikat pinjaman ni? Pinjaman tersebut kemudahan meminjaman melalui cara atas talian. Pinjaman tu, lesen tu dikeluarkan, tapi cara atas talian tu ada ke? Silakan Tuan. Untuk makluman semua, KPKT tidak mengeluarkan lesen yang dikatakan pemberi pinjaman wang atas talian untuk syarikat-syarikat yang baru. So, untuk maklumat, pihak KPKT telah memberikan kemudahan perkhidmatan atas talian ini khas untuk kepada syarikat pemegang lesen yang sedia ada saja. Setakat hari inilah kita ada 5 syarikat yang terdapat kemudahan atas talian. Sehingga hari ini 5 saja syarikat. Hanya 5 saja di seluruh Malaysia. Maknanya sebenarnya jelas ya Tuan. Ya, very boleh clear. tahu. Itu sebab kalau orang awam katakan dia meminjam duit dari syarikat ABC ke whatever lah, yang tak ada kaitan kan. Saya rasa mereka terpercayalah dengan syarikat-syarikat lah. Saya harapkan orang awam boleh buat pemeriksaan melalui aplikasi kita yang dibangunkan oleh KPKT sendiri, iaitu iCreditcom. iCreditcom, ya. Aplikasi ini dapat maklumat kaitan dengan syarikat yang berdaftar, berlesen di KPKT, hak-hak peminjam dan lokasi-lokasi peminjam berlesen ni, serta juga undang-undang berkaitan dengan akta pemberi pinjam wang. Itu dia. Jelas dekat Malaysia ni hanya ada 5 je syarikat yang sedia ada, ya Tuan?
sedia ada dan dibenarkan menjalankan kata apa urusan secara dalam talian Yes. dan mereka dah memiliki lesen. Maknanya tak ada lesen baru dikeluarkan selepas ini. Maknanya ingat yang pelik-pelik nama syarikat tu rujuk silang dengan pihak-pihak agensi yang terlibat supaya kita tak terjerat. Bukan sikit duit yang terpaksa kita nak meminjam, kita pula yang bagi sedekah dekat penjenayah penipu. Okey, Tuan Jana. Kita nak tengok pula bagaimana cara ni nak atasi, nak elakkan mangsa daripada jadi mangsa, dan adakah terdapat sebarang platform yang disediakan oleh pihak PDRM sendiri sebagai langkah pencegahan sebelum jadi mangsa penipuan skim ataupun pinjaman tak wujud. Silakan. Okey, baik Pak. Okey, untuk mengelakkan kita daripada jadi mangsa penipuan ni, pinjaman tidak wujud ataupun apa-apa scam. So saya nak share dekat sini hari ni satu formula. Okey, formula tu. Okey, formula ni kita panggil formula STAR. STAR. S tu adalah stop. So apa tadi Tuan Nizam ada share, bila kita dapat panggilan telefon ataupun cuba dijadikan mangsa oleh scammer ni, langkah pertama yang kita perlu ambil adalah kita berhenti daripada buat apa-apa. So kita jangan panik, jangan ambil apa-apa tindakan segeralah, ikut arahan ke apa semua kan. So kita perlu berhenti dulu. Itu pertama yang kita kena buat, iaitu itu dalam formula tu kita kata S lah, stop. Okey, yang kedua, think. T itu adalah think. Maksudnya kita berfikir, kita dah berhenti, kita kena fikirlah, betul ke pinjaman yang ditawarkan ni, kenapa di luar daripada kadar faedah yang dikenakan oleh institusi kewangan yang lain kan, rendah, lepas tu cepat, mudah kan. So kita kena berfikir. Then A itu adalah kita tanya, ask. Maksudnya kita sebagai peminjam ni, untuk kes pinjaman tidak wujud ni, peminjam ni perlu tanya kepada, dia kena ada perhubungan lah. Maksudnya dia kena tanya kawan dia, kena tanya family dia, saya ada nampak iklan macam ni, betul ke iklan ni kita boleh percaya kan? Tu bertanya kepada orang ke. So bertanya kepada orang tu satu. Lagi kita dalam JSJK sendiri telah menyediakan pelbagai platform. Contohnya kita ada CCID Scam Response Center. So orang awam boleh menghubungi di talian 03 2610 1599 ataupun 03 2610 1559. So dua nombor ni kita boleh berhubung. Kita ada pegawai bertugas kita di JSJK Berkeaman. Diorang akan nasihatkan kita. So maksudnya kita nak tanya siapa kita tak tahu, kita tak ada kawan, tak ada family nak tanya, kita boleh tanya juga pegawai polis. Kita dah sediakan platform itu. Orang awam boleh berhubung terus ke nombor talian-talian yang saya berikan tadi untuk bertanya. Apa-apa berkaitan dengan scam lah, kita boleh berhubung terus. Okay, itu yang pertama. So yang kedua, kita ada CCID info line. Okay, itu pun kita ada talian dia 013 2111 222. Okay, so nombor ini apa-apa pertanyaan berkenaan dengan aduan polis yang kita buat ataupun maklumat-maklumat yang kita nak salurkan kepada JSJK Berkeaman, kita boleh salurkan melalui talian ini. Itu yang kedua. So yang ketiga, kita sendiri ada Facebook rasmi polis di Raja Malaysia, Facebook rasmi JSJK Berkeaman, Facebook rasmi Cybercrime Alert RMP, dan dalam page-page ini kita sentiasa mendedahkan kepada umum berkaitan dengan modus-modus operandi yang terkini dan apa semualah. So dia orang boleh, bila nak tanya tu ada banyak platform tu kan, yang saya cakap pasal ask ni lah kan, ada banyak platform yang dia orang boleh ni. So last kali respon. So bila kita cakap pasal respon, kita dah tanya, kita dah tahu, kita kena respon lah. Mungkin kita boleh blockkan nombor scammer tersebut. Betul. Ataupun kita
kita jangan simpan benda tu pada kita kena respon juga, kita kena bagi tahu orang di sekeliling kita. Tolong beritahu kan? Ini cara-cara Betul. taktiknya. So kita boleh bagi tahu pada kawan-kawan kita, pada family kita bahawa benda-benda ni ada dekat tengah ada dekat orang cakap apa, dalam masyarakat ni ada benda-benda macam ni. So kita boleh mengelakkan daripada jadi mangsa pada masa hadapan. So itulah orang cakap star ni. Star tu ya. Pandang lagi satu. Selain daripada star ni, kita pihak polis JCK Bukit Aman juga sejak belakangan ni kita ada buat kempen-kempen pencegahan jenayah. Pada November 2021 last year kita ada lancarkan kempen pencegahan jenayah penipuan atas talian, dan baru-baru ni kita ada kempen anti-scam. So kempen-kempen ni adalah untuk memberi kesedaran kepada orang ramai agar tidak menjadi mangsa penipuan lah. Itu saja. Kempen tu banyak bersusun. Negara buat, KPKT buat, Betul. PDRM buat, cyber security buat, SKM, MCMC buat, semua berusaha nak bantu. Sebab kehilangan duit ni, kalau terutama yang kita cari dengan susah payah, itu sangat memeritkan, dan bila kita tak ada duit, kita pula terpaksa keluar duit, itu lagi perit. Dan bagaimana yang Tuan Jana kata tadi, iaitu formula STAR, stop, think, ask and response. Tu dia boleh amalkanlah. Dan Tuan Wong, yang terakhir kita, apa saranan daripada pihak KPKT supaya masyarakat tak menjadi mangsa kepada penipuan tidak wujud ini? KPKT menyuruh orang ramai supaya berwaspada dan berhati-hatilah sebelum atau semasa melakukan urusan pinjaman wang. So tadi yang saya sebut tadi, boleh buat semakan melalui aplikasi kita iCreditcom, atau merujuk kepada website kita lah yang ada. Dia akan senaraikan semua syarikat-syarikat yang berkaitan yang berdaftar dalam website kita. Selain itu, kita juga menasihatkan orang ramai supaya harus memastikan bahawa semua urusan pinjaman wang ni akan dibuat di permis yang telah diperdaftar. Untuk maklumat, dia tak boleh buat macam along di kedai kopi ke, tempat awam ke, untuk sign agreement, semua agreement. Kemudian juga peminjam ni ada hak untuk dapatkan satu salinan perjanjian, di mana perjanjian kita buat yang kita gunakan adalah contohnya jadual J untuk yang tidak berjaga dan jadual K untuk yang berjaga. Untuk maklumat semualah. Kemudian sekila berlakunya mangsa atau peminjam dia terasa tertipu atau terlibat dalam scammer, saya nasihatkan supaya mangsa ini hadir untuk ke balai berhampiran untuk buat laporan segeralah, atau boleh hadir fizikal sekali sendiri ke aras 1 bangunan KPKT lah di Putrajaya, atau buat aduan melalui aplikasi iCreditcom tadilah. Dia memang ada satu aplikasi ini, ada satu khas untuk kita buat aduan, supaya satu tindakan boleh diambil lah terhadap scammer ni atau yang syarikat yang berlesen ni, atau melakukan kesalahan di bawah peruntukan undang-undang kita. Ya Tuan, kadang-kadang wujud syarikat tu sah, tapi di samping tu dia melakukan juga urusan yang tidak sah. Bersindung di balik kredit patuh syariah, kredit pinjaman komuniti, koperasi dan sebagainya. Jadi di samping ataupun melakukan urusan yang sah itu, sempat juga mencelah melakukan aktiviti itu, boleh buat aduan kepada KPKT ya. Okey Tuan, dan yang terakhir Cik Muhammad Nizam. Ini soalan pendek je, tapi rasanya huraian dia mesti panjang, sebab perlu kata perbantuan BNM juga untuk membantu kita supaya dapat celik tentang isu ni. Apa peranan bank negara dalam membantu memerangi sedikit ni? Dia kadang-kadang wujud sedikit ni, dia tak bergerak seorang. Kalau tengok satu, pernah tengok ada dalam video viral, diorang beroperasi seperti office yang normal dan sangat lengkap, dan diorang tak rasa bersalah pun melakukan penipuan tu. Jadi begitu orang kata apa, terujanya mereka untuk menipu orang. Jadi macam mana ni peranan bank negara dalam membantu memerangi sedikit penipuan? Okey, terima kasih. Yang paling penting peranan kita adalah kerjasama. Kerjasama dengan agensi-agensi yang berkuasa, contoh PDRM dan MCMC. Dalam siasatan yang akan dibuat oleh pihak PDRM terhadap laporan-laporan yang diterima.
So sebab tu penting macam Tuan Wong cakap tadi, kalau kita dah jadi mangsa ataupun kadang-kadang kita hampir-hampir menjadi mangsa, maklumat yang kita salurkan adalah penting untuk membentras kegiatan scammer ni lah ataupun penipuan kewangan. Apa jenis penipuan kewangan sekalipun. So kadang-kadang ada yang di luar sana dia rasa macam dia kena tipu tapi kerugiannya 100 atau 200 ringgit. Dia rasa macam itu tak penting. Tetapi maklumat tersebut penting untuk membantu agensi-agensi yang berkenaan untuk membuat siasatan dan membolehkan scammer-scammer ni diambil tindakan lah. Dan selain daripada itu, apa yang penting pada bank negara ialah meningkatkan tahap celik kewangan di kalangan masyarakat yang ada di luar sana. So di bank negara kita bekerjasama dengan beberapa agensi yang lain. Jadi kita ada juga FEN ataupun Financial Education Network yang ahlinya terdiri daripada beberapa agensi lain, bank negara, Suruhanjaya Security, KWSP, AKPK dan sebagainya. So itu masyarakat di luar sana boleh follow laman sesawang ataupun social media platform FEN, Financial Education Network. Ini tujuannya untuk meningkatkan celik kewangan, kadar celik kewangan, maklumat-maklumat terkini, apa yang kita perlu tahu, program-program, inisiatif yang dibuat oleh agensi, oleh ahli-ahli Financial Education Network ni. So ini penting sebab kita mungkin rasa kita tahu, tapi kita sebenarnya banyak benda yang tak tahu. Tu dia. Bila kita perasan kita tahu banyak tu. Dalam kes pinjaman tak wujud ni, kita lebih gairah. So kadang-kadang inisiatif ataupun program yang kita sertai itu boleh membantu kita sebenarnya untuk tadilah STAR tadi yang Tuan Jarang sebut tadi. So supaya kita boleh stop dan think. Sebab kalau kita tak ada maklumat, kita macam mana kita nak berhenti dan berfikir. Tapi kadang-kadang kita lupa orang sekeliling kita sebenarnya pun ada maklumat yang boleh membantu kita untuk buka sikit minda kita supaya tengok sama ada ini betul ataupun tidak. So itu yang penting sebenarnya. Penting tu. Sebab kalau dah jadi mangsa tu boleh membawa kepada isu lain pula. Betul. Isu tekanan dan kemurungan. Sebab isu kewangan ni isu yang besar. Isu keluarga dan sebagainya. Betul. So, Kata apa, membawa kesan rantaian kepada perkara-perkara tu, isu-isu lain. Baiklah, selesai kita pusingan pertama dan kedua. Banyak input yang kita dapat. Tapi kita ada sikit lagi recap daripada ahli-ahli panel. Seminit seorang, lebih kurang. Silakan Tuan Channel. Okay, terima kasih Puan. Okey, sebelum kita mengakhiri sesi kita, saya nak share satu lagi apa untuk mangsa-mangsa ataupun pada orang awam lah berkenaan dengan semak mule yang disediakan oleh PADRM ni, di mana orang awam boleh download aplikasi semak mule ni dalam Google Play Store, dan di aplikasi ni kita boleh menyemak nombor telefon ataupun nombor akaun bank yang terlibat dalam kes jenayah komersial ni lah. So sebelum kita buat apa-apa transaksi perbankan, memasukkan duit ke dalam akaun yang diberikan oleh sesiapa pun, kita boleh semak dalam tu adakah akaun bank tersebut mempunyai rekod dalam siasatan polis. So kita boleh alert lah benda tu, dan jadi orang cakap berwaspadalah sebelum kita buat apa-apa transaksi tu. Kita boleh pakai semak mule punya aplikasi ni. Okay, then kepada orang ramai ni juga dinasihatkan, kalau sekiranya apa-apa di luar rasional lah, kita fikir secara nasional, sebab kalau ada pinjaman yang yang tak logik tu, yang bagi tak ada faedah apa semua tu, kita blacklist pun boleh, semua jalan lah. Senang nak blacklist boleh apa semua, kita terus kena berhati-hatilah, kena berwaspada. Itu saja Puan. Okey, cepat ya. Download aplikasi Semak Mule, betul Tuan? Semak Mule. Semak Mule ni banyak macam dia, dan phone ni penuh. Aplikasi sampai penuh tak muat, tapi yang penting kita abaikan. Jadi boleh download sekarang Semak Mule. Jadi Tuan Encik Nizam, Muhammad Nizam, silakan. Okey, rumusan. Macam saya sebut tadilah dalam sesi pertama dan sesi kedua kita tadi, Bank Negara lebih fokus kepada meningkatkan tahap celik kewangan di kalangan rakyat, masyarakat di luar sana. So apa yang penting sekarang ni ialah kata-kata terakhir saya lah, sentiasa berfikir, jangan terlalu gairah dan jangan terlalu terpengaruh dengan, seperti Tuan Jana cakap tadi, kadar faedah yang rendah. Benda-benda yang kadang-kadang indah kabar daripada rupa. So itu kita kena lebih berhati-hati.
So itu saja cara untuk kita elakkan diri kita daripada mangsa. Daripada jadi mangsa. Yang mana yang dah jadi mangsa tu, kita tak boleh nak buat apa, mangsa, benda dah berlaku. Tetapi maklumat tu perlu disalurkan. Laporan polis perlu dibuat supaya maklumat yang kita ada tentang modus operandi itu boleh dikongsikan dan siasatan boleh dibuat. Ini semua bertujuan untuk meningkatkan lagi kesedaran orang lain pula, masyarakat lain yang ada di luar sana. Sebab modus operandi sentiasa bertukar. So ada je penambahbaikan, pihak-pihak scammer ni dia kadang-kadang lagi advance. So Betul. jadi lebih dari situ Rajin kita dia. kita pun kena jadi advance macam dia. Itu dia. Untuk dapatkan maklumat. Kita kena ke depan juga. Betul. Scammer ke depan, kita ke depan juga. Kita ke depan. Kata apa, berfikir lebih giat supaya kita tak menjadi mangsa. Jadi kata akhir daripada Tuan Wong, silakan. KPKT sentiasa memantau dan membuat pemeriksaan terhadap pemberi pinjam wang yang berlesen ni. So kita tidak akan teragak untuk ambil tindakan sekiranya pemilik lesen ni wallet atau melakukan kesalahan di bawah peruntukan yang sedia ada . So, dengan itu saya harapkan orang awam yang mempunyai maklumat berkaitan syarikat berlesen ni telah melakukan kesalahan atau menggunakan kaedah yang tinggi atau tidak di bawah peruntukan kita tu, supaya sarukan maklumat untuk kita untuk mengambil tindakan untuk demi kebajikan atau kepentingan masyarakat. Itu saja dari saya. Ringkas, padat. Ya. Selesai kita perbincangan yang serius tapi santai. Ada input yang kita berikan, banyak yang kita berikan kepada orang ramai. Dan antaranya stop, think, act dan respond. Benda tu mungkin nampak mudah, mungkin orang kata apa, hanya kata-kata, tapi kalau kita amalkannya, insyaAllah kita akan terselamat daripada menjadi mangsa menyebabkan kerugian bukan sikit lah kewangan. Daripada 3 tahun, tempoh 3 tahun, contohnya penipuan dalam talian ni 1.6 bilion ringgit. Banyak tu, macam bajet negara tu. Tinggi tu. Macam tu dia orang punya berjaya mengaut. Sebab itulah macam-macam cara dia orang usahakan untuk menipu kita ni. Dan juga orang kata apa, usahakan menjadi celik. Cuba untuk menjadi celik demi diri sendiri dan juga orang tersayang. Sebab duit tu memang bukan segalanya, tapi duit itu perlu untuk kita meneruskan kehidupan. Dan nak masuk bulan Merdeka ni, nak masuk bulan Ogos ni, kita pantun sikit lah. Nanti mungkin boleh balas panel sesi akan datang, mungkin kita bertemu lagi. Ingat-ingat menebang kayu, patah kayu, pop, menipu kepala. Waspada taktik terbaru, scammer menipu. Salah percaya membawa pahala. Itu dia. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.